Rajah 1 dan 2 menunjukkan dua prisma tegak yang terletak pada satah mengufuk. Lukiskan dengan skala penuh unjuran ortogon tersebut dilihat pada Z dan X. Nyatakan kesimpulan anda tentang panjang sisi dan saiz sudut antara objek dengan unjuran ortogon bagi rajah 1 dan rajah 2. Jelaskan kesimpulan anda. Okey, kalau kita tengok rajah 1 tadi, rajah 1 daripada Z, kita bayangkan daripada atas ni kita penyekkan dia turun. Bila kita penyekkan, kita tengok E ni, yang atas ni E dengan F, E akan jatuh himpap antara A dengan D. Sini akan jadi E. Dan kita tengok F ni, bila kita penyekkan, dia akan himpap BC. Sini akan jadi F. Jadi, kita tengok sekarang ni, bila kita penyek, sekarang ni E akan ada atas antara A dan D, F akan ada antara B dan C. Jadi, kita ada sekarang ni, nampak ni, tapak dia akan adalah A dan D, lepas tu B dan C, di mana tengah-tengah ni akan jadi, nampak tak, E dengan F. Jadi, E dengan F antara A dan D dan B dan C. Ini ialah E, ini ialah F. Jadi kita tengok bila dia tekan dari atas, tinggi dia ni dah tak kira. Kita tengok daripada mengufuk macam berapa dia punya jarak. Jadi kita akan tengok A ke E ni ialah 1 cm, E ke D ialah 1 cm. Sini 1 cm, sini 1 cm. D ke C sama 4 cm. A ke B pun 4 cm. Okey. Lepas tu dia kata, nyatakan kesimpulan unjuran ortogon rajah 1 dan rajah 2. Jelaskan kesimpulan. Kalau kita tengok sekarang ni, yang mana tinggi, bila kita penyekkan dari atas, tinggi dia akan berubah. Maksudnya A ke E ni, nampak tak? A ke E ni tinggi dia lain. Tapi bila kita penyek E ni turun bawah, A ke E akan jadi 1 cm. Bukannya tinggi teorem Pythagoras. Jadi akan ada yang berubah dan akan ada yang tak berubah. Jadi yang mana yang berubah? Yang berubah yang kita dah penyekkan dari atas macam ni. A ke E ke D berubah. Kan nampak tak? A ke E dan E ke D berubah. Sebenarnya jarak A ke E ni nampak ni, dia punya hypotenuse. Tapi bila penyek, jarak dia A ke E ke D. Sama juga macam F. Bila kita dah penyek F dekat sini, jarak yang kita nampak ialah B ke F. B ke F tengah ni, bukan B ke F atas. Jadi, B ke F dan F ke C ataupun C ke F sama je, akan berubah. Yang tak ada kaitan dengan tinggi macam AB, DC takkan berubah. Jadi yang tak berubah AB, DC. Ni AD pun nampak, AD dengan BC pun tak berubah. AD, BC pun tak berubah. Mana lagi? Oh, EF pun tak berubah, nampak. EF ni kita penyek kan? Dia bukannya tak ada kaitan dengan tinggi, jadi EF pun akan sama. Okay. Oh, ni baru daripada Z. Okey. Kalau daripada X, okey, sekarang daripada X. Sama, kita bayangkan kita penyek, kita tekan daripada depan pergi belakang. Bila kita depan pergi belakang, kita boleh nampak F ni. Bila kita penyek, belakang dia akan ada E. F, belakang ni akan tindan E. Nampak? B akan tindan A. C akan tindan D. Bila dia tindan, kita nampak nanti jadi segitiga di mana sini ialah F tindan G, C tindan D, B tindan A. Bila tindan, yang ni ialah nampak sini, F dengan B ni 3 cm, sebab ni pun 3 cm, dan yang ni akan kekal 2 cm. Kalau rajah 2, kita tengok sekarang ni daripada Z. Kita bayangkan daripada Z ni kita penyekkan. Bila kita penyekkan daripada atas, tengok T ni bila penyek dia akan turun pergi bawah ni, nampak? U ni bila kita penyekkan
dia akan turun 90 darjah pergi dekat sini. S ni pun bila kita penyekkan dia akan turun dekat sini. Nampak? Jadi S dengan U ni sini kita nampak dia akan jadi macam ni. Jadi kita akan ada satu segitiga besar dan satu segitiga kecil, di mana segitiga kecil ni bila penyek, nampak ni, bila penyek jadi macam ni lah. Bila penyek pun dia akan penyek 90 darjah macam ni. Jadi bawah ni kita akan ada, nampak, TR, kita ada T R, bawah ni kita akan ada TSP, nampak, T, sini S, sini P, di mana P dengan R ni gabung, sini T turun dari U, T U R, di mana U dengan S ni gabung. Jadi kita akan ada dua segitiga macam ni. Jadi apa saiz dia? Tengok ni, T pergi U 1 cm. Lepas tu tengok U, okey, mana? T pergi U 1 cm, U pergi R, sini 1 cm, sini 1 cm. Sebab T ke R ialah 2 cm. Jadi sini pun 1 cm. Okey. Kalau ke bawah pula, kita tengok sini 1 cm. T ke S dah 1 cm. Bila T ke S 1 cm, S ke P ialah 2 cm juga. Okey. Jadi sini 1 cm, sini pun 1 cm. Jadi kita tengok apa yang berubah dan apa. Jadi apa yang berubah dan apa yang tak berubah. Bila kita tengok, nampak tak, bila kita penyek ni, yang ada jarak yang ada kaitan dengan tinggi akan berubah. Macam nampak ni, S dengan P ada kaitan dengan tinggi kan. Jadi S ke P ni patutnya jarak dia sini, nampak tak, hypotenuse. Tapi bila dia dah penyek, S dah turun, S ke P yang kita lukis ialah sini 1 cm. Jadi yang berubah S ke P. Mana lagi yang turun ke bawah? Jadi atas ke bawah U ke R. U ke R pun nampak, U ke R dia kata kat sini nampak 1 cm. Kita nampak bila dah penyek tinggal 1 cm. Tapi U ke R yang sebenarnya yang ke sini, nampak. Jadi yang berubah SP dengan UR. T dengan Q ni sebab dah penyek dah tak nampak. Okey, T nampak ni. T ni dia penyek dekat Q kan. Jadi sini akan jadi T penyek Q. Per ni untuk yang kita dah penyek ke bawah. Okey. Yang mana yang tak berubah? Yang tak ada kaitan dengan tinggi lah. Macam TU, TS tak berubah. Okey, nampak, TU, TS. TU tak berubah, TS tak berubah. Lepas tu Q ke P tak berubah. Q ke P, Q ke R tak berubah. Apa lagi ni? P ke R pun tak berubah. Yang tak ada kaitan dengan tinggi sebelum kita penyek. X ni dia ke belakang macam ni. Bila ke belakang, sudut anjuran ortogon kita nampak sini 90 darjah. P akan himpap Q. S akan himpap T. Jadi kita nampak P himpap Q, atas ni S himpap T. Di mana T akan pergi U 1 cm, sini ialah U. Okey. Dan U akan pergi, kan dari depan U akan pergi R. Dan sini ialah sini. Sinilah PQ, sebelah Q ialah R, sini ialah R. Jadi atas ni akan jadi QT, nampak QT, sini ialah 3 cm dan bawah ni ialah, nampak bawah ni 2 cm. Jadi yang mana berubah, yang mana tak berubah. Yang ada kaitan dengan arah X akan berubah. Jadi kita tengok yang berkaitan dengan arah X. Okey, mana yang berkaitan dengan arah X? Kalau tengok SP ni akan berubah sebab P ni penyek, S ni penyek. Jarak dekat sini ialah 3 cm. Tapi jarak sebenar SP dekat sini, nampak? Jadi SP berubah. PR pun berubah. P ni, nampak, PR ni jarak dia dekat sini. Bila kita penyek P dekat sini, dia akan jadi, nampak, P ke R 2 cm. Tapi P ke R yang sebenar ialah sini, hypotenuse. P ke R berubah. S ke U pun sama. Bila S ni penyek, S ni akan pergi dekat sini. S ke U sini
1 cm. Tapi sebenarnya S ke U sini hypotenuse. S ke U. Okey, mana lagi tu je kan? Okey, yang tak berubah, yang tak ada kaitan dengan arah ni. Kalau kita tengok yang tak berubah, yang tak ada kaitan dengan arah ni nampak QR tak berubah, TU tak berubah, QR tak berubah, TU tak berubah. Yang tak ada kaitan dengan arah ni TQ tak berubah, TQ tak berubah, UR pun tak berubah. Tertinggal tadi yang X ni bila kita penyek kita kan dapat segitiga kan. Bila kita dapat segitiga jadi tak ada yang berubah sebab memang yang ni dah penyek pergi belakang. Yang ni dah penyek pergi belakang. Yang C pun dah penyek pergi belakang. Jadi segitiga ni tak ada yang berubah lah. Yang sama ni lah BF, FC, BC. AE, ED, AD pun sama. Jadi tak ada yang berubah. Kan ni kan, bila penyek tadi, B penyek A, C penyek D, F penyek E, F penyek E.